Apa antara kita punya kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita, yang bermain dalam fikiran kita, dan kita dah nak berkahwin, lepas tu nak bagi tahu kita punya partner ke tak, nak bagi tahu bakal suami ke tak, yang aku ada macam ni. Okey, apa antara contohnya? Contohnya isu-isu, contoh bab fizikal badan kita yang kita rasa macam tak berapa nak confident, ataupun benda-benda yang selalunya pasangan kita ni tak nampak. The most common adalah kalau kita ada isu kesihatan wanita. Contohnya kalau kita ada fibroid ke, kita ada cyst ke, lepas tu mungkin apa saja masalah dalaman wanita yang buatkan kita ni rasa risau dengan penerimaan bakal pasangan kita tu. So, kita ni nak bagi tahu dia ke tak nak bagi tahu dia? Whatever kekurangan yang kita ada sekarang, kita jangan rasa down. Kita jangan rasa kita tak layak nak berkahwin ke, kita tak layak nak ada orang yang menyayangi kita ke, kita tak layak nak ada orang yang mendampingi kita ke, ataupun kita rasa kita akan menyusahkan pasangan kita bila kita dah kahwin nanti. Kita jangan rasa macam tu. Sebab apa? Kekurangan kita adalah lubuk pahala untuk dia. Dengar baik-baik. Kekurangan kita yang kita ada sekarang ni, whatever penyakit ke, whatever benda yang kita tak ada sama macam orang lain tak ada, kita ada, itu semua adalah lubuk pahala untuk orang keliling kita. Bukan satu kekurangan. Alright? Depends. Orang keliling kita nak anggap kita punya kekurangan tu macam mana. How does pasangan tu take it? Positively ke negatively? Dan beruntunglah sesiapa yang rasa diri dia banyak kekurangan, okay? Keep on rasa diri tu kurang, sebab bila kita menjadi seorang bakal isteri yang banyak rasa kekurangan, kita akan selalu nampak kebaikan suami. Itu key dia. Itu satu ilham daripada Tuhan kepada kita untuk sentiasa rasa down to earth dan sentiasa rasa kita perlu perbaiki diri. So, kena bersyukur dengan rasa tu, sebab tak semua orang yang dikurniakan dengan rasa yang macam tu. Rasa kekurangan, rasa kita tak sama macam orang lain. Tak apa. Keep being yourself, okay? Dan yang kedua, macam Bunda cakap, kalau kita ada kekurangan, contohlah kita ada sakit kronik, kita ada sakit kronik dan kita akan berkahwin, okay? Kita akan berkahwin, jadi suami tu kalau dia take it very positively, dia akan anggap bahawasanya penyakit yang ada pada bakal isteri dia itu adalah satu lubuk pahala di mana dia akan berkhidmat sesungguh hati dia. Sepenuh hati dia akan berkhidmat untuk bakal isteri dia. Bermaksud nanti dia dah plan, mungkin dia akan pergi temankan kita, dia akan cuba sama-sama usaha nak cari whatever perubatan yang boleh untuk kita. So kat luar sana, kalau kita rasa orang lelaki tak boleh terima kita, okay, ataupun pasangan kita tak boleh terima kita, kita kena take note satu benda. Kalau ada ramai orang lelaki yang kita nampak mungkin tak bertanggungjawab ke, tak penyayang ke, tetapi dekat luar sana ramai juga orang lelaki yang penyayang, yang bertanggungjawab, ramai. Dan poin yang ketiga, kenapa kalau kita ada kekurangan dalam diri, kita tak perlu rasa down. Jangan rasa down. The third one adalah, ini adalah satu key untuk buatkan bakal pasangan kita ni selalu rasa kesian dengan kita. Bukanlah kita jadikan dia point yang macam tak apa, aku buat je asal boleh. Apa-apa benda pun dalam rumah tangga ni aku buat asal boleh je. Sebab apa? Nanti suami akan rasa kesian sebab atas kita punya kekurangan. Bukan maksud benda macam tu, bermaksud macam ni. Kalau you all pernah dengar, kalau kita kahwin, bila kita kahwin kan, 5 tahun pertama, lepas tu jadi 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun kan, 3 tahun pertama tu kita berkahwin, memang kita akan rasa cinta, sayang, berkali-kali jatuh cinta, okay? Tetapi after 3 years, semua orang akan rasa yang sama, di mana kita rasa cinta tu dia macam makin surut kalau kita tak usahakan. Dan yang mengekalkan keharmonian antara dua suami dan isteri tu adalah rasa kesian ataupun orang kata rahmah dalam rumah tangga. Kita beruntung yang rasa diri kita kekurangan ni, sangat-sangat beruntung, sebab awal-awal kahwin kita dah ada satu golden point yang suami akan sentiasa pandang kita ni rasa kesian, rasa sayang, sebab kita ada satu bentuk orang kata kekurangan yang buat dia makin sayang. Kita bahagian kepada dua. Ada benda yang kita rasa kita punya past days yang kita perlu bagi tahu suami, ada yang tak perlu. Contoh, apa maksud Bonda beginilah. Kalau katalah kekurangan kita tu melibatkan masa lampau kita. Masa lampau kita, mungkin dulu kita tak macam sekarang, dulu kita tak dapat lagi hidayah macam sekarang, mungkin dulu kita mungkin ada terbuat salah besar, whatever it is yang pada masa lampau dan tidak akan
tidak akan efek masa depan kita. Okey, tidak akan efek masa depan kita. Benda macam tu tak perlu bagi tahu bakal suami, sebab dia tak akan memberi apa-apa impact. Tak akan memberi apa-apa impact pada bakal suami, melainkan kalau isu yang kekurangan tu adalah melibatkan fizikal, yang dia perlu tahu supaya dia boleh sama-sama take care of kita, supaya dia boleh tahu what to expect. Selepas kahwin kita perlu banyak jumpa doktor ke, selepas kahwin keadaan dalaman kita ni macam ni, so dia boleh get ready untuk apa aja ketentuan yang akan berlaku pada the next 2-3 years. Faham tak? Tapi masa lampau kita yang kita pernah buat silap ke, kita pernah buat dosa apa-apa ke, yang tu itu adalah between kita dengan Tuhan je. Yang tu kita tak perlu bagi tahu, sebab benda tu dia tak efek masa depan kita. Dia tak efek rumah tangga kita, faham tak? Jadi kalau benda macam tu, you simpan, keep it to yourself, selalu minta maaf kat Allah, dan selalu bagi kata doa pada Tuhan supaya aib kita semua dijaga. Jadi turnkan kekurangan kita itu satu kelebihan luar biasa untuk suami kutip pahala dengan kita, untuk kita juga kutip pahala daripada bakal suami nanti. Alright, so bunda doakan sesiapa sahaja yang bakal berkahwin tak lama lagi tapi ada kegusaran, ada benda yang meresahkan dalam diri, leraikan, tak apa, bagi tahu pada bakal pasangan, sebab yang bakal berkahwin dengan kita tu, yang Tuhan dah takdirkan untuk kita tu, selalunya orang yang boleh terima kekurangan kita. Sebab tu Tuhan jumpakan kita dengan dia. Alright, okay.